إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله
يا الله يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Dan demikianlah kami jadikan kamu sebagai umat yang sederhana, umat yang pertengahan, agar kamu menjadi saksi ke atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi ke atas kamu. Dan tidak kami jadikan qiblat yang telah kamu berada, yakni Baitul Maqdis, kecuali agar kami mengetahui siapakah yang mengikuti Rasulullah SAW daripada siapa yang berpaling dan di atas kedua-dua tumitnya. Dan sesungguhnya pemilihan arah qiblat itu adalah sangat berat kecuali kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Dan Allah itu tidak mensia-siakan keimanan kamu. Sesungguhnya Allah itu amat belas kasihan dan penyayang kepada manusia, yakni kepada orang-orang yang beriman. Dimaksud sini an-nas, manusia, tapi maksudnya orang beriman. Digunakan keseluruhan, dikehendaki sebahagian. Jadi dalam bahasa Arab, dalam ilmu sastra Arab ni ada guna sebahagian, dikehendaki keseluruhan.
Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah, yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim. Mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka. Bolehkah orang masuk satu jari dalam telinga? Tak boleh. Maksud meletakkan jari itu meletakkan hujung jari. Jadi guna satu jari maksudnya ujung jari. Maka ditafsirkan asabi'ahum ay anamilahum. Anamil mana unmulah. Unmulah mana satu katam ataupun hujung jari. Jadi dalam bahasa Arab ada guna keseluruhan dikehendaki sebahagian. Dan ada guna sebahagian dikehendaki keseluruhan. Contoh guna sebahagian dikehendaki keseluruhan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, qum, berdirilah kamu al-laila di malam hari. Guna berdiri, tapi maksud situ bukan berdiri. Maksud situ semayang. Berdiri salah satu rukun semayang. Rukun semayang ada 13. Niat takbiratul ihram, berdiri baca Fatihah, rukuk, i'tidal sampai bagi salam. Jadi rukun sembahyang ada 13 menurut pendapat yang terkuat, pendapat yang paling terkenal. Walaupun ada pendapat kata 14, ada kata 17, ada kata 20 macam-macam. Dan kitab fiqh banyak pendapat itu. Cuma yang lebih mudah kita faham dan terkenal 13. Rukun semayang ada 13, guna satu lah, iaitu berdiri. 12 lagi tak guna. Maka berdirilah kamu di malam hari. Takkan kita bangkit tidur untuk berdiri terpacak ke tu. Guna berdiri tapi maksudnya semayang. Berdiri salah satu daripada yang 13. Guna satu maksudnya 13. Itu guna sebahagian maksud keseluruhan. Jadi dalam bahasa Arab ni ada jenis bahasa pinjaman, dia panggil bahasa majazi. Bahasa pinjaman seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf, was'alil qaryah, tanyalah kampung. Tanya kampung, kampung mana boleh cakap. Tanyalah kampung, yakni tanyalah penduduk kampung. Begitu juga firman Allah SWT yang berbunyi, jannatin tajri min tahtihal anhar. Syurga yang mengalir, yang bergerak di bawahnya oleh sungai-sungai. Betul ke sungai bergerak? Mana betul? Sungai duduk sengap, tak tahu. Yang bergerak ayak dalam sungai. Jadi bergeraknya ayak dalam sungai disebut bergerak sungai. Tahu? Betapa indahnya pergerakan air di dalam sungai itu, sehingga kan seolah-olah sungai yang bergerak, macam ular bergerak. Maka digunakan sungai maksudnya ayak sungai yang mengalir di dalamnya air dalam sungai, patutnya gitu. Tapi disebut yang bergerak, yang mengalir itu adalah sungai. Jadi dalam bahasa Arab ni ada bahasa pinjaman yang sudah digunakan dalam Quran, yang digunakan dalam hadis. Seperti al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Angkat tapak kaki mak kita bukan nampak apa pun, nampak tapak kaki ya. Maksud bawah tapak kaki ibu itu bahasa pinjaman, bahasa kiasan. Iaitu nak masuk syurga mesti patuh dan taat kepada ibu bapa, kepada ibu. Kalau derhaka tak boleh masuk syurga. Jadi maksud bawah tapak kaki maksudnya kena patuh. Kena jadi anak yang taat. Bukan tapak kaki betul. Jadi dalam bahasa Arab, dalam Quran, dalam sunnah ni ada bahasa-bahasa pinjaman yang difahami oleh ahlinya, yang difahami oleh alim ulama. Sebab itu dalam memahami sesuatu perkataan kadang-kadang tak boleh pakai yang zahir, kena pakai bahasa sebaliknya, bahasa pinjaman. Jadi di sini pun sama, guna Allah nas, tapi menghendaki hanya orang beriman.
Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kamu. Maka iman ini ditafsirkan kepada semayang. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Maha belas kasihan dan penyayang kepada manusia, yakni hanya kepada orang beriman. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sesungguhnya kami melihat mukamu menghadap ke arah langit. Nabi SAW menghadap langit. Muka langut tengok langit. Lama-lama sekali langut tengok langit. Kenapa Nabi SAW melihat langit? Kerana ingin agar turun wahyu, baginda boleh semayang menghadap kepada Kaabah. Baginda teringin kalau nak semayang menghadap kepada Kaabah. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Sesungguhnya kami akan memalingkan kamu kepada kiblat yang kamu redha, kiblat yang kamu suka, iaitu Kaabah. Fawalli wajhaka, maka palinglah, maka hadaplah akan mukamu, akan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ni pun sama, guna muka dikehendaki diri. Hadaplah mukamu ke arah kiblat. Kalau kita semayang muka saja menghadap kiblat, dada kita tak menghadap, tak sah. Kiblat belah ni, dada kita taklah belah nu, muka yang paling kot ni, tak sah. Jadi maksud muka ialah diri kamu. Bukan muka saja. Oleh kerana wajhaka ni boleh ditafsirkan kepada diri kamu, maka firman Allah yang berbunyi kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu itu boleh binasa melainkan zat, melainkan wajahnya, wajah Allah ditafsirkan, ditakwilkan oleh ulama tauhid sebagai illa zatak. Melainkan zat engkau ataupun diri engkau tidak akan binasa. Maka takwilan ini sudah wujud di zaman Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma telah mentafsirkan ayat-ayat mutasyabihat yang begitu banyak dalam Quran di beberapa tempat, dan tafsirannya sudah dijelaskan oleh ulama-ulama besar dalam kitab tafsir. Tafsir Qurtubi ada, tafsir Alusi ada, tafsir Tabari ada, tafsir Nasafi ada. Nanti ada masa lapang kita baca satu kenyataan yang berbunyi tafsiran takwil Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma terhadap ayat-ayat mutasyabihat yang sudah ada berselerak di dalam banyak-banyak kitab tafsir. Supaya golongan yang kata taklif takwil tu dia akor bahawasanya takwil itu bukan diwujudkan oleh ulama khalaf, tetapi sudah wujud di kalangan ulama salaf. Bahkan yang mentakwil itu orang yang didoakan oleh Nabi SAW untuk reti takwil. Sebab dia Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW nak ambil wuduk, dia umayyah siap-siap jadi khadam, khidmat kepada Nabi SAW. Oleh kerana dia khidmat kepada Rasulullah, Rasulullah doa bagi dia dapat cepat istimewa. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan Ibnu Abbas ini radhiyallahu anhuma orang yang faham agama dan ajak kepada dia takwil ayat Quran. Maka dia terkenal dalam bidang tafsir, terkenal dalam bidang takwil kerana doa daripada Nabi SAW. Dia sudah mentakwilkan ayat-ayat yang pada zahirnya nampak macam orang, nak macam manusia. Seperti fa innaka bi a'yunina, sesungguhnya engkau berada di mata-mata kami. Fa innaka bi
wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. A'yun tu jamak pada ain, ain mana mata, a'yun mata-mata. Maka ditafsirkan kepada pemerhatian dan pemeliharaan. Begitu juga Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, ditafsirkan kepada istaula. Allah itu, Allah yang Maha Pemurah itu memerintah, menguasai arasy. Tidak ditafsirkan kepada istawa makna duduk sebagaimana tafsiran sebahagian. Kerana istawa ada banyak makna. Ada kitab terbaik, tajuk dia Tafsir Ulin Nuha ala qawlihi ta'ala Ar-Rahman ala 'arsy istawa. Juga diambil daripada tafsiran para sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu contohnya daripada banyak kitab tafsir. Jadi kita dapati bahawasanya tafsiran ataupun takwilan dalam ayat-ayat tertentu sudah digunakan oleh ulama salaf sebelum khalaf. Seperti yang ulama salaf itu Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan sudah ada di dalam kitab-kitab besar yang menjadi rujukan ulama dunia seperti Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari lil Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Seperti Syarah Sahih Muslim karangan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Seperti kitab Majmu' karangan Imam Nawawi. Dalam kitab-kitab itu kita dapati hadis-hadis mutasyabihat ditakwilkan oleh mereka. Seperti hadis yang berbunyi Allah Ta'ala turun pada 1/3 malam yang akhir. Pada waktu tahajud Allah Ta'ala turun. Jangan kita berasa Allah Ta'ala turun macam kita turun tangga. Turun tangga mimbar. Maka turun itu ditafsirkan turunnya rahmat ataupun dekatnya rahmat dengan orang yang beribadat pada ketika itu. Kalau turun macam kita kata turun atas, turun ke bawah, maka timbul persoalan yang susah nak jawab. Iaitu turun tu ikut negara mana? Ikut daerah mana? Ikut Indonesia ke, ikut Arab Saudi ke, ikut Amerika ke? Pasal 1/3 malam ni tak sama di antara satu negara kepada satu kawasan kepada satu kawasan dalam seluruh dunia. Kita lah ni pukul 7 pagi. Arab Saudi kena tambah lagi 6 jam. Kena lewat lagi 6 jam. 7 tolak 6 berarti pukul 1. Kita lah 7 pagi, di Mekah lah ni sudah 1 pagi. 6 jam kita lebih awal, lebih lewat daripada mereka. Maksudnya kita dah subuh, mereka pukul 1 pagi baru tidur. London lain pula. Jadi kita tengok dalam senarai waktu-waktu dunia, negara ni waktu ni, negara ni waktu ni, waktu tak sama. Kalau kata Allah Ta'ala turun 1/3 malam, bila dia naik, turun ikut negara mana? Maka ditafsirkan turun itu turunnya rahmat, dekatnya rahmat kepada orang yang beribadat pada ketika itu. Tafsiran seperti itu ada dalam Fathul Bari, ada dalam Syarah Sahih Muslim. Jadi ulama Asy'ariyah Maturidiyah seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, Imam Ibnu Hajar dalam Syarah Sahih Bukhari sudah mentakwilkan ayat-ayat yang nampak zahir nak semacam dengan makhluk. Ini pun sama. Hadapkan muka kamu ke Mekah. Semayang sambil hadap muka, badan tak hadap. Dada tak menghadap muka. Tak boleh. Maka kita kena menghadap dada ke arah kiblat. Kalau kiblat belah no, dada kita kena menghadap kiblat. Kalau kita pusing dada, bagi salam sambil pusing dada, batal semayang kita. Muka saja menghadap. Tu Quran kata muka. Quran kata muka dikehendaki seluruh diri. Sebagaimana Quran kata yang haram itu daging khinzir, walahmul khinzir, daging khinzir.
Wahabi dia tak mau pakai tafsiran ulama, kadang-kadang nak pakai zahir ayat ni. Ayat kata lagu tu. Mai tani pun dia kata lagu tu sebahagian. Dia kata Quran haram dagingnya, lemak boleh. Lemak khinzir, bulu khinzir, kulit khinzir, semua boleh guna. Bulu khinzir orang buat berui, lukisan lah. Kulit khinzir orang buat kasut, baju kulit khinzir, kasut kulit khinzir. Boleh pakai ke tak? Wahabi kita boleh pakai. Sebahagian Wahabi yang tersebar di Malaysia ni pun ada. Buh dalam YouTube. Kasut kulit khinzir pakai. Pasal apa boleh pakai? Saya Quran kata haram dagingnya. Daging khinzir haram. Lemak khinzir tak haram. Tak abang pun. Dia pergi tafsir lagu tu pula dah. Ulama kita kata bila daging kata haram, seluruh diri itu haram. Daging khinzir haram, tulang dia haram, lemak dia haram, bulu khinzir haram, kulit khinzir haram. Baju kulit khinzir, bahan khinzir itu bila dibuat ubat pun haram. Haram berubat dengan benda haram, kata kebanyakan ulama. Allah Ta'ala turunkan penyakit, Allah Ta'ala tidak jadikan ubat itu, najis itu sebagai ubat. Allah tidak jadikan sesuatu yang diharamkan itu sebagai ubat. Oh, saya penat, pergi jumpa doktor, pergi jumpa orang pandai, dia kata penat ni kalau nak hilang kena minum arak orang sejajar. Tak usah duk makan ubat arak. Arak tu haram. Tahu kata haram, tak usah duk makan. Ni dia kata tak ada ubat lain lah. Belambak lagi ubat lain. Tak ada ubat lain lah, tak kata. Ubat penat macam-macam. Pergi duk ambil arak minum. Ada budak-budak kecil-kecil tu penat siang malam, sat-sat pergi sedut gas, sat-sat pergi sedut gas. Pergi kat orang berkampung dia petua, dia kata senang nak pergi lega. Ambil arak orang secancar minum. Tu dia lah. Saya biasa dengar kecil-kecil tu. Nak berubat tak boleh pakai yang haram, lagi ada yang halal. Maka sebagaimana daging khinzir itu haram, segala juzuk daripada khinzir itu haram di sisi kebanyakan ulama. Kenapa? Guna sebahagian dikendaki keseluruhan. Sebagaimana dikatakan anjing itu najis mughallazah. Ayat liuk dia kotor najis mughallazah. Badan dia pun sama, natik dia pun sama, ayat kencing dia pun sama, semua mughallazah. Jadi kita nak faham Quran bukan boleh faham ikut kita, kena faham ikut ulama mu'tabar, ulama yang diterima pakai, yang terkenal sebagai ulama yang mujtahid, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Nawawi, seperti Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, seperti Imam Ibnu Hajar, seperti Imam Ramli. Ulama-ulama yang dah terkenal dalam mazhab Syafi'i sebagai tokoh-tokoh yang fatwa mereka diterima pakai seluruh dunia, bukan dipakai di sebahagian tempat. Maka hendaklah kamu hadapkan wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Sama dengan kita baca dalam sembahyang, dalam doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan 7 lapisan langit dan bumi. Wajah di situ dalam kitab Muniyatul Musalli kata diriku. Aku hadapkan wajahku, yakni aku hadapkan diriku kepada Allah yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi. Jadi ayat kullu syai'in halikun illa wajhah, setiap sesuatu itu boleh menerima kebinasaan melainkan hanya wajah Allah, yakni hanya zat Allah Subhanahu wa taala. Diri Allah tidak binasa. Dan sesuatu yang Allah Ta'ala berkehendak supaya tidak binasa, tak binasa. Seperti syurga neraka, Allah berkehendak ianya kekal, tetapi dia boleh menerima kebinasaan kerana dia makhluk.
Baik itu disebut asy'aru, syair yang paling terkenal ataupun paling betul yang dikatakan oleh Labid, ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la mahalata zailu. Syair ni ada dalam banyak kitab seperti kitab Ashmuni, Hasyiah Ashmuni, Syarah Ashmuni kepada Alfiyah bin Malik, Hasyiah Sabban ala Syarah al-Asmuni. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ketahuilah, ingatlah, setiap sesuatu selain Allah itu batil. Wa kullu na'imin la mahalata zailu. Dan setiap nikmat itu tidak mustahil ia bakal hilang. Dia boleh hilang. Setiap nikmat boleh hilang. Nikmat kekuatan sampai tua jadi tak larat. Nikmat sihat sampai tua jadi sakit. Nikmat hidup sampai masa jadi mati. Nikmat duit sampai masa boleh ke orang, kita mati jadi pusaka. Nikmat rumah pun menjadi pusaka. Nikmat kereta pun, kalau dia jahanam dulu, kita beli kereta lain. Kalau dia tak jahanam, kita mati, kereta tu boleh ke orang lain juga. Kereta pun pindah ke orang, rumah pun pindah ke orang, pakaian satu almari, dua almari pun tinggal ke orang. Dia pun jahanam buruk itu. Setiap nikmat yang kita dapat bakal kita berpisah kalau ianya berbentuk keduniaan. Nikmat keluarga, kita pisah dengan keluarga. Keluarga kita mati dulu, kita tanam dia dulu. Kita mati dulu, dia tanam kita pula. Nikmat duit, kita mati, orang faraid pusaka. Nikmat rumah, kita mati, orang duduk pula dalam rumah kita. Nikmat kereta, kita mati, orang ubah nama kat orang lain pula. Kullu na'imin la mahalata zailu. Setiap nikmat itu tidak mustahil ia boleh hilang. Jadi dalam kenyataan itu menyatakan bahwasanya kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu itu akan binasa ataupun boleh menerima kebinasaan, melainkan hanya zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajah Allah ditakwilkan kepada zat Allah menurut sebahagian ulama. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka hadapkan wajahmu, yakni dirimu ke arah Masjidil Haram. Almarhum Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah, dia dihalang daripada mengajak. Dia kerja tapi orang suruh tunggu dalam maktabah. Dia duduk dalam maktabah, jaga maktabah, dia karang kitab. Kitab dia keluar banyak. Sebab dia takwil ayat-ayat sebegini, seperti dalam kitab Safwatut Tafasir. Sebahagian orang tak suka kepada takwil. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan kitab, kitab Taurat, kitab Injil. Kitab Taurat zaman Nabi Musa, kitab Injil zaman Nabi Isa. Dua-dua kitab ini menceritakan Nabi akhir zaman. Wajah dia sekian, kelaku dia sekian, satu persatu. Sehingga orang-orang yang mengaji kitab Taurat dan Injil, yang baca Taurat dan Injil, mereka mengenali Nabi SAW lebih berkenai anak mereka sendiri. Betapa terperincinya sifat-sifat Nabi SAW yang bakal lahir di akhir zaman. Tapi bila Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, mereka lawan Rasulullah. Walaupun mereka kenal ini Rasulullah. Itulah perangai orang Yahudi, ada ilmu tapi tak mau pakai ilmu dia. Al-Imam Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu, salah seorang Yahudi yang masuk Islam, dalam tafsirul Jalalain dia kata, laqad araftuhu hina ra'aituhu kama a'rifu ibni wa ma'rifati li Muhammadin ashaddu. Sesungguhnya aku kenal dia ketika aku tengok dia seperti mana aku kenal anak aku sendiri, dan kenal aku kepada Muhammad lebih daripada kenal aku kepada anak aku sendiri.
ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sebab tu dalam ayat ni sebut sedemikian. Wah, itu bawah kot. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan kitab Taurat dan Injil, mereka mengetahui bahawasanya ia adalah benar datang dari Tuhan mereka. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah tidak lalai terhadap apa yang mereka lakukan. Allah tak lalai, Allah Ta'ala tahu setiap saat apa yang dilakukan oleh semua manusia. Oh, kawan tu buat jahat tak kena hukum apa pun. Terima rasuah 100 juta tak kena tangkap pun. Sihat, duk joli dengan harta rasuah. Dalam istilah ulama dia kata innallaha yumhil wala yuhmil. Innallaha yumhilu wala yuhmilu. Yumhil mana Allah bagi imhal. Imhal bagi masa. Tak semayang, biarlah tak semayang pun. Tak puasa, biarlah. Aku tak mau hukum lah, biar dia tak mau puasa banyak mana pun. Dia tak mau semayang sampai semua hidup pun, biar tak sadut siksa dia lah, tak sadut hukum dia lah. Nanti mati ni dia tahu. Inna Allah yumhil. Allah Ta'ala memberi tangguh, memberi peluang kok dia nak bertobat. Tak mau bertobat juga. Maka sampai masa Allah hukum dia dengan hukuman yang berat, kerana di dunia dia masih tak sedar bahawasanya dia akan mati. Jahat terang mana pun mati, baik lagu mana pun mati. Baik mati sebagai pengikut Nabi daripada mati mengikut penentang para Nabi. Mati ikut Nabi Musa, jangan mati ikut Fir'aun. Mati ikut Rasulullah SAW, jangan mati ikut Abu Jahal, Abu Lahab. Mati ikut Nabi Ibrahim, jangan mati ikut Namrud. Setiap para Nabi mempunyai musuh masing-masing daripada Nabi Adam sampai kiamat. Kita yang nak pilih, aku nak jadi penyokong para Nabi ke penentang para Nabi? Penyokong para Nabi, alhamdulillah. Penentang para Nabi, masalah betul. Maka setiap orang akan binasa. Kata dia, wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu. Apabila Nabi diutus, depa tak ikut kerana mereka tinggi diri. Bila Allah Ta'ala bagi tahu kepada Rasulullah tukar kiblat, depa tak mau ikut juga. Pasal walaupun benda itu benar, tapi dia ego, belagak, sombong, angkuh yang ada pada diri depa menyebabkan mereka tolak kebenaran. Mereka kenal Rasulullah ni bagus, mereka tolak Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu pertukaran kiblat ni mesti betul kerana Rasulullah menerima wahyu, mereka tak terima. Maka sifat belagak, tak terima nasihat orang ni sifat musuh-musuh Allah yang tak boleh ada kat kita. Kita kalau benda tu betul, main daripada budak kecil pun kita kena terima, main daripada orang paling jahil pun kena terima. Kata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya. Dalam Syah Sawi kata, wa idza dhallatil uqulu ala ilmin famadha taquluhu an-nusaha'u. Apabila sesatlah oleh akal di atas ilmu, dia ada ilmu, akal dia tak betul, maka nasihat yang diucapkan tidak berguna. Orang bagi nasihat dia tak mau pakai, pasal aku cerdik. Cerdik memang cerdik, tapi cerdik dalam bab A, tak cerdik dalam bab B. Bukan cerdik 100%. Saya cerdik dalam bab masak, saya belum tentu cerdik dalam bab menjahit baju. Saya cerdik dalam bab jahit baju, belum tentu saya cerdik dalam bab tanam pokok. Dia ni pakar dalam tanam pokok. Tangan dia cukup menjadi tanam pokok nu jadi, tanam pokok jurus jadi. Tapi masak tak pandai. Kawan ni masak pandai,
Tapi jahit baju tak pandai. Kawan ni jahit baju pandai, buat rumah tak pandai. Allah Ta'ala jadi kat kita lebih tani kurang tanu. Maka kita saling tumpang menumpang. Saya pandai masak, tapi saya tak pandai dalam bab kemah rumah. Jadi saya nak kemah rumah kena tanya orang, ni pokok bunga tak tahu mana. Tirai ni kalau apa? Tak masak saya pandai, tak nak pilih tirai saya tak kerti. Saya pandai mengaji. Baca hak ni kerti, baca hak ni tak kerti. Belum tentu saya kerti buat kerja. Cuci longkang, buh cat rumah. Saya tak kerti dalam bab tertentu, saya kena tanya orang yang tertentu lebih kerti pada saya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala jadikan manusia lebih tanu kurang tani. Laki, bini pandai masak, laki tak kerti masak. Artinya laki kerti makan lah. Tapi cari duit di luar rumah, pergi duk ragah pokok nyok, ambil upah. Itu bini tak boleh. Bini orang ragah pokok nyok, awak turun buah nyok, masuk surah abang tu, masuk Facebook. Laki jadi tukang masak, bini jadi tukang ragah pokok nyok, ambil buah, berkali. Masuk Facebook tu, orang jantan tukang masak nasi, masak lauk buat cucuk. Orang perempuan ragah pokok nyok, ambil buah nyok. Tak kena. Jadi bini dia pandai masak, bidang dia. Laki pandai cari makan kat luar, beli ikan, beli udang. Kalau bini semua buat kerja tu, laki duduk tidur, orang kutuk pula. Laki dia kerja makan tidur. Bini lah pergi pasar, bini lah bersiar ikan, bini lah masak, bini lah basuh pinggan. Laki makan tidur. Hari pertama tak apa, menikah lagu tu. Umur banyak tahun, dia bersyarah, dia sembung. Ada kawasan-kawasan kita pergi kat belah tu, belah utara. Bini duduk meniaga di pasar cari makan, laki duk bawa sangkak burung. Kiri satu, kanan satu, naik motor. Naik dua orang, driver satu, pemandu belakang. Hak driver satu sangkak, penumpang satu sangkak, bawa dua. Hang satu, aku satu. Pi buat apa? Belaga burung. Pertandingan suara burung. Laki duk kerja main burung sana, pi kampung ni, burung merebut, burung terkukuk apa semua. Bini ada buat kerja. Bini tak tahan, jenuh. Aku cari makan, aku buat kerja. Balik nak kena bagi kat dia sama dia. Isap rokok daun. Pergi duk gantung sangkak-sangkak burung. Lawan di kampung tu, lawan kampung ni. Minat nak buat macam mana? Kita lalu kat kampung tu, kita kata, tu dia banyaknya pertandingan apa suara burung di sini. Orang kampung tu, orang daerah tu, jenis suka lawan bertanding dengar suara burung. Bagi mereka burung ni suara sedap. Ni tak sedap. Kita tak pakar ni, kita tak tahu. Kita tak erti. Tengok burung kita tak erti. Dengar suara burung kita tak erti. Tapi kalau sembelih burung buat sup mai kat kita, tu kita erti. Kita tahu makan burung lah. Burung pati, sup burung pati ke, burung puyuh tu kita pandai. Tapi suara burung kita tak pandai. Mereka jadi minat sampai peringkat kerja ala kadar lah. Hak ni nombor satu. Kita tak boleh kata apa. Orang hak minat lagu tu kalau tengah sakit, dia minat main burung. Wak main suara burung, hilang sakit dia. Macam setengah orang dia minat burdah. Dia Maulaya Sal ngapai kecil-kecil. Bila dia tak upah sihat, dia baca burdah. Tenang jiwa dia. Ada orang jenis baca kitab, letih-letih, buka kitab, serabut-serabut, tenang. Ada orang tak buka kitab, buka majalah gila-gila, tenang dengan gila-gila. Ketenangan seorang tu tak sama. Ada orang dia kata, letih hari ni. Tak ada mood dah, nak makan tak ada mood, nak bersembang tak ada mood. Wak mai buang kai, dia duduk tepi sungai, bengai ikan 5 jam, tak apa. Tenang dia dengan ikan. Padahal dapat 2-3 ekor ambil pergi beli di pasar. Pergi beli di pasar, kalau orang RM10 boleh tu. RM20, RM30 boleh. 4-5 ekor, 7-8 ekor boleh buat gulai terus.
Pergi duduk tunggu itu kadang-kadang 2 ekor yang boleh. Tunggu 5 jam. Tapi dia bukan pasal tunggu saja. Kerana dia ada satu perasaan, aku kalau aku mengai, dapat tak dapat cerita lain. Yang penting ni penghibur hati aku. Ada saya pergi Langkawi, seorang hamba Allah tu. Dia pencin jawatan besar. Kerja dia tiap-tiap hari mesti pergi ke laut. Pergi tahan pukat, apa semua nak cari ikan. Dia tak makan pun ikan, tak lalu. Balik dia bagi kat orang, balik dia bagi kat kucing. Tapi dia mesti, tiap-tiap hari mesti menenangkan jiwa dia. Hobi dia tangkap ikan. Hobi dia tangkap ikan. Jadi hobi kita tak sama. Kau ni hobi suka ni, kau ni tadi. Yang penting kita suka benda yang Allah redha, kita doa lagu tu. Jangan suka main judi, suka hiruk ketum, main penin, tak boleh mangkit. Hak tu tak boleh. Allah Ta'ala tak suka. Jadi kita dapati bahawasanya disebutkan di sini, apabila kita tahu benda tu benar, seperti taunya para sahabat mesti bertukar kiblat. Allah dah bagi wahyu, kiblat lama tak betul. Bukan tak betul je lah, tak boleh guna dah. Tak boleh tala dah kot tu. Kita bertala dekat 16 bulan hari tu lah. Ni Allah Ta'ala turun ayat baru, suruh tala pergi belah menghadap ke Mekah pula. Maka orang beriman selama mana ianya benar betul, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kalau tolak benda betul, berarti dia telah bersifat takabur, belagak yang dimurkai oleh Allah. Kerana iblislah yang pertama menolak benda betul. Dia tolak benda betul, iaitu Nabi Adam adalah makhluk yang perlu dihormati. Dengan disujud penghormatan kepada Nabi Adam, dia tak mau ikut juga kerana dia rasa tinggi diri pada Nabi Adam. Aku buat daripada api, dia buat pada tanah. Aku baik pada dia, dia buruk pada aku. Bila kita merasa kita baik pada orang lain, kita tak terima hak orang lain. Dan manusia berasa dia lebih baik pada orang lain tu adalah sifat mazmumah, sifat buruk yang perlu kita buang. Lagi kita duk merasa aku kemas pada orang lain, takut kita tak dapat pandangan Allah. Allah Ta'ala pandang rahmat, sayang kepada orang yang merendah diri, bukan orang meninggi diri. Meninggi diri dia tak bagi. Kita nak pandangan kasih sayang Allah, Allah sayang kat kita, Allah kasihan kat kita, kita kena bersifat merendah diri. Kalau meninggi diri, Allah tak suka, orang pun tak suka. Orang pun tak suka, dia tu belagak. Depan kita orang senyum, belakang orang kita orang kutuk kita. Pasal kita belagak, Allah tak suka, orang pun tak suka. Maka ilmu yang menyebabkan seseorang itu belagak, ilmu syaitan kata ulama. Ilmu yang bukan membawa kepada syurga, tapi membawa kepada tiru syaitan. Syaitan belagak dengan ilmu dia. Syaitan belagak dengan ibadat dia. Kita ilmu banyak, kita ibadat banyak, tak boleh belagak. Kerana belagak itu masuk geng syaitan. Kita tolak kebenaran. Hadis kata, Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Belagak itu menolak kebenaran dan memandang hina kepada orang lain. Kebenaran mai daripada mulut budak kecil pun kita kena terima, tambah orang tua. Kebenaran mai daripada mulut orang paling jahil, kita kena terima, tambah orang reti. Kata Imam Ghazali rahimahullah, belagak itu apabila kamu menolak kebenaran, walaupun ia datang daripada budak kecil, kamu kena terima. Walaupun kebenaran itu keluar daripada mulut orang jahil, kamu kena terima. Orang jahil tegur kita. Kita masuk waktu semayang, duk galik main bola, semayang asak tak, pukul 6 tak semayang lagi. Ada orang jahil dalam kampung jumpa kita, kata kita, oi lebay, asak dah sayup ni, hang tak semayang. Kita kata, hang pandai tegur aku, hang jahil. Tak. Dia tegur benda betul, walaupun dia jahil, kita kena terima. Teguran dia tu, unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Lihat kepada apa dia kata,
jangan lihat kepada siapa yang kata. Hak dia kata tu benda betul, walaupun yang kata tu budak kecil, aku orang tua. Walaupun yang kata tu budak orang jahil, aku orang reti. Kita kena terima selama mana benda tu betul. Kalau kita tolak, kita takabur. Bila kita takabur, Allah tak suka, orang tegur tu pun tak suka. Maka ayat ni mengajak, bila turunnya wahyu, suruh tukar kiblat, muncul dua golongan ini. Golongan yang menerima kebenaran, sami'na wa ata'na, golongan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Golongan yang tak menerima kebenaran, yang disebut dalam ayat 143, man yanqalibu ala aqibaih, orang yang paling kedua tumit. Apa mana paling kedua tumit? Dia kona pi kok lain. Kita kalau kita mai ke orang, kita pi ke orang, kita pi ke ujung jari. Kaki kita berjalan, maksudnya kita menghadap tala pi ke kawan tu. Kaki kita menuju ke kawan tu, jari kita. Tapi bila kita kona, kita nak balik rumah, kita kona tumit kita tala kat dia. Berarti kita sedang menuju pulang jauh pada orang tu. Maka Quran kata ada golongan yang paling kedua tumit kepada Rasulullah. Ada golongan yang tak paling, maksudnya dia tala api terus. Ada yang pusing tumit tala kat Rasulullah, jari tala kat lain. Apa maksud berpaling dua tumit? Maksud dia jauh daripada Rasulullah, dia tak terima, dia tolak, sehingga dia dimurkai oleh Allah Ta'ala. Jadi menerima kiblat baru yang dimenasah, yang hapuskan kiblat lama adalah sifat orang beriman. Kerana ia benar betul, maka pengajaran kepada kita, semua benda betul yang datang daripada siapa pun kita kena terima. Kalau kita tak terima, kita masuk dalam golongan tak betul. Jadi kata ulama, ilmu dan ibadat yang kita duk buat hari-hari tak bermanfaat kalau tidak ada kelakuan yang mulia. Dan kelakuan yang mulia itu ketuanya adalah merendah diri. Kalau masih ada ego dan sombong dan belagak dan rasa tinggi diri, berarti ada benda tak betul, kotor yang perlu dicuci. Kenapa? Kerana sifat itu menyebabkan Allah benci, Rasul benci, manusia hak begal dengan kita pun benci. Dia ni tak boleh tegur langsung. Padahal teguran itu kadang-kadang kita perlukan. Sebab kita bukan sempurna. Maka kita dapati bahawasanya ulama-ulama kita pesan, almarhum Tukku saya rahimahullah, dia kata, at-tawadhu', naklah kamu cari sifat merendah diri. Selagi kamu duk berasa tinggi diri, aku kemah pada orang lain, maka kamu tu tak betul lagi. Selagi kita duk rasa kita hebat pada orang lain, kita sebenarnya tak hebat. Kita duk berasa tinggi, aku ni tinggi, aku duk atas gunung cerai, aku tinggi. Kita sebenarnya dipandang kecil oleh orang di bawah. Dan selagi kita duk berasa kita rendah, maka Allah yang akan angkat darjat kita. Sehingga kan ada doa dalam kitab Tuhfatuz Zakirin lil Imam Syaukani rahimahullah, Allahumma ja'alni saghiran fi aini, kabiran fi a'yunin nas. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan aku kecil pada pandangan mataku, besar pada pandangan orang ramai. Kita berasa kita lekeh, kita berasa kita dosa banyak, kita berasa kita tak cukup tuan-tuan ni. Sebenarnya kita tu mulia di kalangan manusia. Kita duk merasa aku hebat, aku tinggi, kita tu hina sebenarnya. Pasal bukan hak kita. Kehebatan yang kita rasa, aku ni ilmu banyak, aku ni ibadat banyak, aku ni baik tanu, semua tu hak Allah Ta'ala bagi nak uji kita. Maka doa itu mengajar pada kita, Allahumma ja'alni saghiran fi aini, kabiran fi a'yunin nas. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikan aku merasa kecil pada pandangan mataku dan besar pada pandangan mata orang ramai. Aku sendiri merasa aku lekeh, orang ramai merasa aku hebat.
Hak lingkup sebaliknya. Aku duk berasa aku hebat dah. Orang ramai kutuk tanah. Aku ni hebat. Aku ni tinggi. Siapa pun tak boleh menandingi kehebatan aku. Orang ramai kutuk kat belakang. Berasa hebat tapi teruk nak mampu. Pasal kita tak kena ambil pakaian, tak pakai tak kena. Pakai baju tak betul. Baju kita baju tawaduk baru kita tinggi. Baju kita baju takabur rendah. Macam kita nak main semayang kita pakai kain pelikat, kita pakai jubah, main semayang pakai seluar pendek. Tak kena. Oh, dia tu pergi semayang pakai seluar pendek, orang kutuk bukan orang puji. Dia tu pergi semayang tutup aurat sempurna, orang puji. Nak main semayang pakai cara semayang. Jadi bila kita main semayang, kita tutup aurat yang sempurna, orang kata, baguslah Tok Lebay tu pergi semayang. Cuba kita main semayang pakai seluar pendek. Kata, teruk dia tu. Orang pergi semayang pakai kain pelikat, dia pakai kain seluar pendek. Pakaian kita pakai tak sesuai dengan tempat semayang. Sebagaimana kita pakai pakaian tak betul orang kutuk, pakaian kelaku kita pun gitu juga. Kelaku kita tak sesuai dengan pandangan syarak, mesti ada mulut-mulut yang kutuk dan hina kita. Kerana kita pakai tak betul. Jadi pakai baju tak betul pun kena kutuk, pakai kelaku tak betul pun kena kutuk. Kelaku paling tak betul kena kutuk dan tak dipakai, belagak dan ego, takabur, kerana itu hanya milik Allah. Allah tak bagi siapa ambil. Iblis dah ambil, Allah murka kat dia. Kita duk pergi ambil pula, kena kat kita pula kalau kita duk gagah ambil sifat itu. Maka sifat orang yang dekat dengan Allah, sifat kekasih Allah ialah merendah diri. Menerima semua kebenaran yang datang walaupun datang daripada sesiapa saja dan tidak memandang hina kepada orang lain. Itu merendah diri. Lawan dia meninggi diri, menolak kebenaran, memandang hina kepada orang lain. Aku mulia pada dia. Aku mulia pada hang, aku lebih pada hang. Sifat itu Allah tak suka bila kita tak buang daripada diri kita. Maka dalam doa yang diajar itu, jadikan aku kecil pada pandangan aku. Aku berasa aku lekeh, aku berasa aku teruk. Dan orang ramai memandang mulia, memandang hebat kepada diri aku. Jangan jadi sebaliknya, duk perasan seorang-seorang, duk habang ke orang, aku ni hebat tak ni, aku hebat tak ni. Berasa besar pada diri sendiri, maka akan berlaku sebaliknya, kecil pada pandangan orang ramai. Duk atas gunung cerai, berasa tinggi, berasa besar. Orang bawah semua kecil, aku duk tempat tinggi, aku yang besar. Dia lupa orang bawah duk tengok di atas pun nampak dia kecil juga. Dia duk merasa dia besar, duk tempat tinggi. Dia kata, hampa kecil, aku besar. Puak bawah kata, hang pun kecil juga, kami besar juga. Orang kecil, orang atas tengok orang bawah nampak kecil, dia jangan lupa orang ke bawah pun akan tengok dia kecil juga di atas. Cuma beza hang duduk atas gunung, kami duduk bawah gunung. Tang pandang kecil, oleh kerana hang pandang kami kecil, kami pun pandang hang kecil juga. Jadi kita bila kita pandang orang lain lekeh, orang akan pandang kita lekeh. Kita pandang orang lain hina, orang akan pandang kita hina. Kita kutuk orang lain, orang kutuk kita balik. Maka sifat yang mulia ialah menerima kebenaran, seperti mana yang berlaku kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Bila wahyu mai suruh menghadap kiblat, ni benda betul, kalau aku tolak aku lingkup, maka aku terima. Sami'na wa ata'na, inilah yang tak boleh tolak. Masa tidak mengizinkan. Nanti kita sambung lagi satu ayat ataupun dua ayat sebelum kita berpindah kepada tajuk yang lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.